Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini kita masuk tajuk baru iaitu bab 8, topik garis dan sudut. Okey, hasil pembelajaran hari ini, di akhir pembelajaran ni, murid berupaya untuk menentu dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut. Okey, dekat sini ada satu gambar. Okey, gambar ni adalah gambar pensel. Beberapa batang pensel yang bergaris lurus dan saiznya sama. Jadi, kata kunci untuk pembelajaran hari ini adalah saiz dia sama. Jadi, berdasarkan gambar ni, kita akan kaitkan dengan pembelajaran yang kita akan belajar lepas ni. Okey, gambar yang kedua ni adalah gambar Ferris wheel. Kat sini kita boleh tengok dia ada banyak sudut dan sudut ni berpusat dekat satu point. Jadi, sudut ni, semua sudut ni adalah sama. Okey. Okey, hari ni kita nak belajar pasal kongruen. Okey, kongruen ni kita bagi kepada dua yang kita akan belajar pada hari ini iaitu untuk tembereng garis dengan sudut. Okey, apa itu tembereng garis? Okey, tembereng garis ni dihasilkan dengan menyambungkan dua titik. Menyambungkan dua titik pada satah yang sama dengan garis lurus. Okey, contoh dekat sini ada dua titik. Titik M dengan titik N. Dan menyambungkan dua titik ni adalah satu garis lurus. Jadi, garis M ke N ni kita panggil tembereng garis MN. Okey, contoh dua pula ada point A, B dan ada satu garis yang menghubungkan point A dengan point B. Jadi, ni adalah kita panggil tembereng garis AB. Okey, tembereng garis kongruen. Tembereng garis kongruen ni apabila dua tembereng garis dikatakan kongruen jika kedua-dua tembereng garis itu mempunyai panjang yang sama. Okey, contohnya macam ni. Dia bagi tembereng garis M dengan N. Tembereng garis MN adalah 4.5 cm. Lepas tu, dia bagi tembereng garis AB pun 4.5 cm. Jadi, kita boleh katakan yang tembereng garis MN dan AB adalah kongruen sebab saiznya sama. Yang ni 4.5 cm, yang ni pun 4.5 cm. Okey, kita pergi kepada contoh. Untuk tentukan sama ada pasangan tembereng garis dalam setiap rajah berikut adalah kongruen atau tidak. Okey, soalan A dia bagi tembereng garis yang pertama ni adalah 3.8 cm. Yang kedua ni pun 3.8 cm. Jadi, kongruen sebab panjang dia sama. Okey. Yang B, dia bagi tembereng garis yang pertama ni 5.6 cm. Lepas tu dia bagi yang kedua 5.3 cm. Jadi, ini adalah tidak kongruen sebab panjang tembereng garis dia tu tak sama. Okey. Kita masuk pada sudut. Okey, sudut ni dia dibentuk oleh dua tembereng garis yang bertemu di satu titik. Dan ditanda dengan menggunakan simbol ni, simbol sudut dan unit ukuran sudut adalah darjah. Ni simbol darjah. Okey, dekat sini ada PQR. Okey. Garis P ke PQ ni kita panggil lengan
Dan QR, garis QR ni pun kita panggil lengan. Dan dekat P ni, dekat Q ni kita panggil bucu. Okey, jadi sudut ni dia terletak dekat bucu. Jadi dekat sini sudut. Okey, dekat sudut ni kan dia terbentuk oleh dua tempiring garis yang bertemu dekat satu titik. Jadi dua tempiring garis. Tempiring garis ni, tempiring garis PQ dengan RQ ni bertembung dekat titik Q ni. Jadi dekat sini adalah sudut. Okey, cara nak tulis sudut, kita ada 3 cara. Yang pertama, kita boleh tulis macam ni. Simbol sudut bermula dengan P, Q dan R. Ataupun R, Q, P. Q ni, sudut ni mesti berada di tengah. Dan diapit dengan dua garis. Okey. Contoh yang kedua, kita boleh tulis macam ni saja, sudut Q. Dan yang ketiga, kita boleh tulis P, Q, R. Dekat Q ni kita ada topi dekat atas. Ataupun R, Q, P. Dekat Q ni kita ada topi dekat atas. Okey, macam ni nak tulis simbol. Tapi kebanyakannya kita akan guna cara yang ni. Sama ada yang ni ataupun yang ni saja. Okey. Dua sudut dikatakan kongruen jika mempunyai sudut yang sama. Okey, dekat sini dia bagi PQR. PQR dia bagi sudut 60 darjah. 60 darjah. Lepas tu dia bagi ABC. Yang ni sudut PQR. Yang ni ABC. Sama dengan 60 darjah. 60 darjah. Okey, jadi simbol sudut PQR dan ABC adalah kongruen sebab sudut dia sama 60 darjah. Okey, contoh A. Dia bagi PQR ni 30 darjah dan dia bagi ABC 30 darjah. Jadi, ni adalah kongruen sebab saiz sudut dia sama. Okey, yang kedua, dia bagi PQR ni 110 darjah. Lepas tu dia bagi ABC 120 darjah. Jadi, dia adalah tidak kongruen sebab saiz sudut dia tak sama. Okey, itu saja pembelajaran hari ini. Okey, kita nak sambung dengan jawab kuis. Okey, kita teruskan dengan jawab kuis. Jom kita jawab sama-sama. Okey, untuk soalan 1. Jelaskan sama ada tempiring garis dalam rajah yang berikut adalah kongruen ataupun tidak. PQ 3 cm, RS 3 cm. Jadi kongruen. Okey, soalan yang kedua. Jelaskan sama ada tempiring garis dalam rajah yang berikut adalah kongruen ataupun tidak. RS 3.2 cm, PQ 3.3 cm. Tidak kongruen sebab saiz dia tak sama. Jelaskan sama ada tempiring garis dalam rajah yang berikut adalah kongruen atau tidak. PQ 4.2 cm, RS 4.2 cm. Kongruen sebab panjang dia sama.
Soalan yang keempat, jelaskan sama ada sudut PQR dan ABC adalah kongruen atau tidak. PQR 32 darjah, ABC 32 darjah. Jadi kongruen. Sebab sudut dia sama. Soalan yang kelima, sama ada PQR dan ABC adalah kongruen atau tidak. PQR 138, ABC 136. Tidak kongruen sebab dia tak sama. Okay, soalan yang keenam, jelaskan sama ada PQR dan ABC adalah kongruen ataupun tidak. PQR 256 darjah, ABC 256 darjah. Kongruen sebab sudut dia sama. Okey. Itu saja untuk kuis. Kita sambung pada sesi refleksi. Okey, kita dah jawab kuis tadi. Sekarang ni adalah sesi refleksi. Okey, apa yang anda dapat dari pembelajaran hari ini? Okey, hari ini kita belajar berkaitan kongruen. Kongruen, tembereng garis, dan kongruen sudut. Tembereng garis dan sudut adalah kongruen kalau saiz dia sama. Okay, jadi kongruen ni kita boleh panggil kongruen jika saiz dia sama. Okay, jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Jumpa pada kelas yang seterusnya. Sekian, terima kasih.